Assalamualaikum, salam maju Johor. Selamat datang ke podcast Meh Dengar Jap. Dan kali ni kita dah masuk part tu dah bersama dengan daerah Kulai. Kalau part 1 hari tu kita dah bincang pasal Kulai Fast Lane. Untuk part 2 ni kita bincang pasal apa pula Imran? Okey, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih lagi lah kepada Tuan Fizwan, Datuk Haji Muhammad Rashidi, Pegawai Daerah Kulai, dan juga Tuan Haji Muhammad Fahmi bin Salam yang Ketua Majlis Badan Kulai. Part 2 ni Farah, kita nak cerita tentang sektor pelancongan dan juga kebajikan untuk rakyat. Kita nak congkil jugalah rahsia ataupun strategi daerah Kulai ni menjelang Tahun Melawat Johor 2026. Jadi saya nak lontarkan soalan, kalau boleh diberi sedikit bocorkan sedikit rahsia strategi untuk menarik pelancong asing dan juga domestik. Seterusnya boleh lagi merancakkan sektor ataupun ekonomi di daerah Kulai itu sendiri. Okey, Imran dan juga Farah, dari segi sudut pelancongan kita semua sedia maklum. Kerajaan Negeri Johor telah mengumumkan tahun 2026 sebagai Tahun Melawat Johor. Dan ketika saya masuk ke Kulai ini, perkara pertama yang saya buat adalah saya telah mengaktifkan semula Majlis Tindakan Pelancongan Daerah Kulai. Adalah satu platform ataupun forum di mana kita membuat perbincangan, perancangan untuk melihat fasiliti-fasiliti pelancongan yang ada dalam daerah Kulai dan yang mana yang perlu dinaik taraf dan sebagainya. Kita juga berbincang bagaimana strategi dan juga promosi untuk kita menarik pelancong-pelancong sama ada domestik ataupun luar negara. Dan sudah tentu kerjasama di peringkat daerah ini perlu diperkukuhkan dengan kolaborasi. Yang pertamanya sudah tentu dengan pihak Tourism Johor sebagai agensi di peringkat negeri yang mengatur uruskan tentang hal-hal pelancongan di dalam negeri. Dan juga kalau di peringkat kementerian, MOTEC, Kementerian Pelancongan. Kita semua sedia maklum di Kulai ni kita ada JPO, kita ada Gunung Pulai, kita ada tempat-tempat rekreasi dalam kawasan MPKU juga, hutan bandar. Sekarang kita ada Kulai Cycling Park yang baru. Jadi ini antara aset-aset yang kita ada yang kita perlu lihat dan kita tambah baik untuk dalam persediaan kita untuk Tahun Melawat Johor tahun 2026. Jadi perancangan-perancangan tu kita sekarang tengah susun. Kita tahu Kulai ni pintu masuk bukan saja ke dalam daerah Kulai tapi ke negeri Johor melalui lapangan terbang antarabangsa Senai. Jadi itu antara yang kita tengah buat, yang kita tengah rancak pula Imran Farah, untuk merancakkan lagi sektor pelancongan dan membuat persediaan untuk Tahun Melawat Johor 2026. Saya tertarik dengan Kulai Cycling Park tu. Mungkin Tuan Haji Fahmi boleh ceritakan sikit mana datang ideanya untuk sediakan satu tempat khusus untuk rekreasi berbasikal tu? Kalau kita lihat, ianya dilaksanakan pada awal tahun 2021. Pada ketika itu, mantan YDP dan juga kepimpinan pada ketika itu berpandangan bahawa permintaan terhadap aktiviti rekreasi ini tinggi, termasuklah aktiviti berbasikal. Jadi kalau kita lihat, kawasan tu ada, contoh di Hutan Bandar Putra dan sebagainya. Tapi kita lihat potensi untuk kawasan Kulai Cycling Park ni dinaik taraf lah. Asalnya satu kawasan yang keluasannya dalam 3 hingga 4 ekar. Kosong. Tapi kita lihat kalau kita terjemahkan kepada satu kawasan rekreasi yang komprehensif, ianya mungkin boleh menarik lebih ramai peminat sukan berbasikal. Bukan berbasikal, sekarang kita ada skateboard dan sebagainya. Jadi daripada situlah diterjemahkan pelaksanaan Kulai Cycling Park ni. Dan Alhamdulillah pada ketika ini dengan sokongan pihak kerajaan negeri, kita telah siap melaksanakan fasa 1 semasa program Orang Muda Johor baru-baru ni, Tuan DO. Saya ingat Tuan Hairi Mat Shah, YB Hairi juga turun ke kawasan tersebut. Datuk Jafni juga banyak mengusahakan perkara tersebut. Dan kita melihat aktiviti di setiap minggu. Saya boleh kata setiap hujung minggu memang penuh kawasan tersebut. Dan kita sekarang dalam fasa yang kedua pelaksanaan. Alhamdulillah tadi saya sebut kawasan skateboard ni juga dah siap dibina oleh salah seorang pemain dalam industri skateboard, Pak Din. Alhamdulillah telah siap awal daripada jadualnya. Dan juga kita sediakan kios ataupun kawasan-kawasan sokongan yang membolehkan ia menjadi satu kawasan yang lebih komprehensif. Dan dengan Farah kena pergi ada windrun dekat Cycling Park tu. Lately ni memang orang semua satu dunia, satu Malaysia. Kita pasal basikal kan. Dan kita lihat memang orang Johor pun dah jadi macam trend sekarang ni. Malam-malam pun naik basikal. Kita pernah buat MPK buat program malam racing.
Ramai Penuh, orang. ramai. Jadi farangan mereka kena pergi. Baru-baru ni kita buat satu program di peringkat nasional peserta dan international, lebih daripada 1,000 peserta yang hadir, dan kita juga jadikan dia satu acara tahunan lah. Tadi disebut mungkin pembangunan yang berlaku ni mungkin disokong oleh faktor-faktor yang di luar Kulai jugalah. Saya sebut tadi, kita maklum contoh macam rapid transit system Tuan Dio Betul. akan dilaksanakan, saya ingat tahun 2027 siap. Jadi Betul. kita menjangkakan, tadi kita sebut Senai Airport juga akan meningkatkan kapasitinya, dan laluannya pun saya ingat dah bertambah. Sekarang ada 19 laluan di kawasan Senai Airport. Latest ni ke mana tuan? Latest ni? Yang terbaru ni untuk menunaikan umrah daripada Johor Senai Senai ke Jeddah, Jeddah. Direct. Itu yang baru. Direct. Direct. Jadi ada 12 Dah tak pergi KL lah. Dah. Untuk Senai. Betul. 12 domestik, 7 antarabangsa. Jadi faktor-faktor ni menyebabkan mobilisasi penduduk ni, orang untuk ke kawasan Johor Bahru, Johor dan Kulai ni akan kita jangkakan akan meningkat dengan drastik lah. Ya, satu lagi, kalau Farah, saya mencelah. Boleh. Mungkin daerah Kulai ada potensi untuk membangunkan TMIYC di Hutan Bandar. Ini kita boleh umum Fahmi? Kita ke arah Ke arah tu. YB Hairi baru-baru ni dalam lawatan ke daerah Kulai merasmikan jelajah aspirasi orang muda Johor Kulai, mengumumkan dalam ucapan perasmian bahawa insyaAllah tahun hadapan akan dibina TMIYC daerah Kulai di Hutan Bandar. Okey Tuan Dio, kita masuk sikit balik dekat pusat data tu Pusat data tu kenapa Kulai ni terpilih sebagai adanya pusat data? Apa keistimewaannya? Okey Farah, kita macam saya sebutkan daripada masa part 1 yang lepas kan. Kulai ni dari segi geografi dia strategik. Kita tahu bahawa kebanyakan players pusat data yang sekarang ini datang ke Kulai, banyak dulu ada pejabat di Singapura. Kita juga tahu sekarang Johor Bahru ni pembangunannya sangat pesat, dah banyak kawasan-kawasan dah jadi tepu kan. Jadi mana lagi yang hampir dengan Singapura selain daripada Johor Bahru. Sebab tu saya rasa Kulai ini menjadi tarikan, menjadi tempat selain daripada kita banyak lagi keluasan tanah, lokasi. Kita juga ada kemudahan infrastruktur yang baik, jaringan konektiviti jalanan yang baik, dan juga kita juga ada sekarang ni alhamdulillah dari segi utility, air api juga kita mencukupi. Satu lagi utility yang ketiga yang akan datang ni adalah utility ketiga adalah talian internet dan sebagainya, jalur lebar, fiber optik dan sebagainya. Jadi saya rasa pada pandangan saya itu yang menyebabkan sekarang pemaju-pemaju ataupun pelabur-pelabur pusat data ni datang ke Kulai. Mereka melihat mereka tak nak jauh daripada Singapura mungkin. Jadi Johor Bahru dah tepu. Jadi ada sikit dekat MBIP, ada sikit dekat Pasir Gudang. Dan yang banyak ni sekarang datang ke Kulai Farah. Cuma saya boleh tambah sikit Tuan Dio. Saya boleh tekankan di sini sebenarnya bukan sahaja pusat data yang berada di Kulai ataupun di kawasan Iskandar Malaysia, tapi di Kulai ni juga kalau kita tengok pemacu pertumbuhan ekonominya banyak diterajui oleh sektor perkhidmatan. Contohnya hospitality, kesihatan dan juga pembuatan, serta tak ketinggalan pertanian. Jadi kalau kita lihat pelabur yang masuk ni sebenarnya bukanlah 100% tertumpu pada pusat data. Ada juga pelabur-pelabur yang di luar ekosistem pusat data ni, contohnya dalam bidang logistik, dalam bidang automobil. Kita sedia maklum di kawasan contohnya di kawasan Senai Port City, kita ada pelabur dalam bidang logistik, DHL ataupun Mercedes-Benz, dan juga kita ada beberapa lagi lah di kawasan Ibrahim Technopolis. Kita ada Princeton Digital Group, tadi saya sebut Bridge Data Center. Coming up di kawasan akan datang di kawasan Eco World, Eco Business Park, akan ada pelabur yang berimpak tinggi. Kita nantikan pelaburan besar di kawasan tersebut, dan ada SIPP Power di kawasan Tengah Kulai. Jadi apa saya nak sebut, sebenarnya kita juga ada Tiong Nam di kawasan Ibrahim Technopolis. Maksudnya segmen pelaburan yang berlaku di kawasan Kulai ni saya boleh kata dia menyeluruh. Holistik lah. Holistik. Bukan semata-mata pusat data. Bukan semata-mata pusat data. Ada juga baru ni IRDA sedang mengusahakan ladang air manis. Dia lebih bertumpu kepada sektor pertanian moden. Jadi saya boleh kata dia menyeluruh, dan saya rasa dia selari dengan trend ekonomi di peringkat sama ada negeri ataupun di peringkat nasional. Jadi memudahkan kami di Kulai ni untuk merangka strategi pembangunan. Okey, kita bercakap dari soal pelaburan dan juga peluang pekerjaan. Mungkin dari sudut kebajikan rakyat pula, Tuan Fizwan, sebagai pegawai daerah, mempunyai tanggungjawab yang besar juga untuk memastikan segala bentuk bantuan dalam usaha untuk membasmi miskin tegak di negeri Johor ni dapat direalisasikan. Jadi boleh Tuan Dio jelaskan peranan di peringkat daerah tu sendiri, bagaimana gerak kerja untuk mencari
golongan miskin tegar ni dan membantu mereka untuk keluar daripada kemelut berkenaan. Okey, Imran dan juga Farah, kita sedia maklum dan kita di Negeri Johor ni menjunjung Titah Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor Tunku Mahathir Ismail, bahawa dalam perasmian Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, Tunku menitahkan bahawa Johor ni tak boleh kena sifar miskin tegar, dan usaha-usaha telah digerakkan ke arah itu. Di peringkat daerah, Imran, kita sekarang bergerak melalui mesyuarat fokus grup daerah. Kita menggembeling semua tenaga-tenaga jabatan di peringkat agensi daerah, termasuk ketua-ketua kampung dan penghulu, untuk mengenal pasti dan juga memastikan bahawa ketua isu rumah yang berstatus miskin tegar ini kita kurangkan. Dan alhamdulillah, mungkin saya boleh berkongsi di sini untuk tahun ini, daripada data yang telah kita bawa pada tahun lepas, bagaimana Titah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahathir Ismail Pemangku Sultan Johor, bahawa Kulai alhamdulillah kita dah zero miskin tegar. Alhamdulillah. Baru-baru ini itu hasil usaha semua pihak lah. Saya ucap terima kasih. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada semua jabatan-jabatan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah yang telah membantu untuk kita mencapai hasrat yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi penggemblengan tenaga, terutamanya kalau saya di peringkat daerah ni, ketua-ketua kampung, tok-tok penghulu, kalau di peringkat majlis ni ahli-ahli majlis, kita gemblengkan untuk mereka mengenal pasti. Kalau kita nak lihat satu Kulai ni, macam mana kita nak tahu bahawa kalau kita di peringkat yang atas ni, macam pegawai daerah, saya tak dapat tahu yang mana dalam satu kawasan kampung tu miskin tegar, yang mana bukan miskin tegar. Jadi inilah peranan-peranan ketua kampung dimainkan dengan sebaik mungkin. Tok-tok penghulu saya ada 4 orang, ada 5 orang ni. Jadi mereka ada Kulai ni ada 20 ketua kampung, ahli majlis ada 24. Jadi kita gerakkan semua ni. Kita juga dapat bantuan daripada Pejabat Pembangunan Negeri Johor, ICU Johor, yang mana menjadi urus dia untuk data-data miskin tegar ni. Alhamdulillah. Jadi Tuan YDP, selepas banyak projek mega di Kulai ni kan, apa agaknya rancangan dan juga impian untuk melihat bandar Kulai ni pada masa akan datang? Sebagaimana saya sebutkan tadilah, berkat pimpinan daripada Tuan DO, sokongan daripada kerajaan negeri dan jabatan agensi, bukan saja itu, tapi kerjasama daripada semua pihak, daripada pihak swasta, pemimpin tempatan, masyarakat Kulai itu sendiri. Kami mengharapkan supaya momentum pertumbuhan yang berlaku ni, tadi disebut Tuan DO, pengenalan Johor Singapore Special Economic Zone, kami mengharapkan dan kami cukup optimis bahawa perancangan yang dibuat di peringkat kerajaan tadi dapat diterjemahkan dan akhirnya manfaat tu akan dapat dirasai oleh masyarakat, bukan saja di Kulai tapi juga di negeri Johor. Dan satu perkara yang saya mungkin boleh tambah sikit, dalam banyak-banyak perkara juga saya lihat kepimpinan kerajaan negeri juga menekankan tentang aspek Johor bersih. Jadi dalam kita sibuk menguruskan berkaitan dengan pembangunan, perancangan dan sebagainya, perkara yang berkaitan dengan aspek menjaga kebersihan ni menjadi satu keutamaan di peringkat kami lah, dengan kerjasama semua agensi, bukan saja agensi tapi juga di peringkat pemimpin tempatan, pihak swasta, di peringkat masyarakat sendiri, semua pihak untuk sama-sama memastikan sungai kita, kebersihan awam kita berada pada tahap yang terbaik. Apatah lagi kami ini terletak sebagai pintu masuk Pintu masuk, ke betul. negeri Johor. Memang sangat pentinglah aspek kebersihan ni bagi kami. Jadi Tuan Dio sebagai pegawai daerah, mungkin ada visi dan juga aspirasi yang tak dicapai untuk membangunkan daerah Kulai ini sendiri. Okey, terima kasih Imran. Kita melihat sekarang ni pembangunan dalam daerah Kulai ni, dia ada dua cara konsep. Sama ada satu bottom up ataupun top to bottom. Bottom up ni melalui kita punya rancangan tempatan daerah RKK, yang mana itu idea-idea daripada bawah kita bawa ke atas. Daripada top to bottom adalah daripada dasar-dasar kerajaan, gagasan Johor Maju, plan struktur negeri dan sebagainya. Apa yang saya inginkan adalah Kulai ni mesti ada satu masjid daerah dia sendiri. Kita belum ada masjid daerah yang untuk Kulai. Kita juga berharap satu hari nanti, sebagaimana dalam RTD Kulai itu, ada satu hub pembangunan pengangkutan awam bersepadu. Dan juga kalau boleh Kulai ni asrama penuh pun tak ada. Jadi dari sudut-sudut pendidikan, kita harap satu hari nanti kalau boleh ada universiti lagi bagus. Tapi lagi kalau lancar. sekurang-kurangnya
pusat-pusat latihan kemahiran, sebab kita tahu dekat Kulai tadi kita dah tahu ada banyak pusat data, kita Ya. banyak industri-industri pembuatan. Betul juga. PTM pun dekat. Ya. Jadi kita harap satu hari nanti ada pusat latihan yang boleh supply Bakat pekerja untuk industri-industri yang ada dalam daerah Kulai ini. Dan selain daripada kita memperkukuhkan ekonomi tempatan, kita jangan lupa bahawa kita buat ini adalah dalam situasi menang-menang. Kerajaan negeri di bawah kepimpinan Menteri Besar, kita juga Bertuah Tan Sri Kerajaan selalu menyebut supaya kita bertindak secara bijaksana. Jadi kita mahu bahawa kita mewujudkan satu situasi menang-menang, di mana kita dalam kita mengejar pelaburan, kita juga menitik beratkan manfaat kebajikan orang Kulai ini. Jadi itu perlu setara. Saya harap satu hari nanti memang Kulai ni berubah landscape-nya. Kalau betul high speed rail dan juga RTS daripada Singapura ke Johor Bahru, saya harap dia ada lah sampai dia punya sambungannya ke Kulai ni. Sambung ke airport, sambung ke pusat pengangkutan awam bersepadu. Cantik. InsyaAllah satu hari nanti. Kita sama-sama doakan. Datanglah ke Kulai. Okey, rasanya kita dah sampai ke hujung podcast ni kan. Sebelum tu kita nak ucap dulu terima kasih kepada Tuan Fizwan bin Haji Muhammad Rashidi, Terima kasih, Farah. Pegawai Daerah Kulai, dan juga Tuan Haji Muhammad Fahmi bin Salam yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kulai kerana sudi hadir ke podcast Media Dengar Jap hari ni. Okey, buat anda yang sedang berada di rumah, jangan lupa untuk follow semua media sosial media digital Johor di Facebook, Instagram, TikTok dan aplikasi X. Dan untuk tonton episod penuh Media Dengar Jap di mana, Imran? Boleh tonton di platform YouTube dan juga Spotify Media Digital Johor. Jangan lupa subscribe. Okey?